اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمي بالخير. أما بعد. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 148. Sebelum tu kita tengok pengajaran yang lepas. Rasanya pengajaran yang lepas ayat 145. 145 belum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatuhum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Maksud dia, sekiranya engkau wahai Muhammad mendatangkan kepada orang-orang yang diberi kitab dengan semua tanda-tanda kebesaran Allah, bukti-bukti, mereka tetap tidak akan mengikut kiblat engkau. Dan engkau juga pasti tidak akan mengikut kiblat mereka ataupun agama mereka. Dan sebahagian mereka pun tidak mengikut sebahagian kiblat yang lain. Dan sekiranya engkau mengikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang diberi kitab Yahudi dan Nasara, setelah datang keterangan ilmu kepada engkau, engkau pasti adalah termasuk orang yang zalim. Pengajaran yang pertama, Rasulullah SAW adalah orang yang paling tamak. Rasulullah SAW adalah orang yang paling tamak untuk memastikan umatnya beriman kepada Allah. Dengan membawa segala bukti kebesaran Allah dan dengan penuh hikmah agar mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, kedegilan mereka yang diberi kitab. Kedegilan mereka yang diberi kitab, walaupun mereka memiliki kitab daripada Allah dan terlalu banyak bukti-bukti kebesaran Allah dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kepada mereka, mereka tetap tidak mengikutinya. Mereka tetap tidak mengikutinya. Yang ketiga, ahli kitab tidak akan mengikut kiblat Rasulullah SAW bermakna juga mereka tidak akan mengikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kerana ikut kiblat adalah sebahagian daripada agama. Kerana mengikut kiblat adalah sebahagian daripada agama. Yang keempat, Kaabah adalah kiblat. Para Nabi sejak Nabi Ibrahim AS. Kaabah adalah kiblat para Nabi sejak Nabi Ibrahim AS. Kerana Kaabah adalah rumah Allah yang pertama dibina. Rumah Allah yang pertama dibina untuk manusia. Sebagaimana disebut dalam surah Ali Imran, ayat 96. Ayat 96. Yang kelima, wajib tunduk dan patuh kepada kebenaran. Wajib tunduk dan patuh kepada kebenaran apabila jelas buktinya. Dan sesiapa yang menolak kebenaran setelah jelas buktinya, ia sama seperti orang Yahudi dan Nasara. Yang ketujuh kan? Yang keenam, haram bagi orang Islam mengikut jejak langkah agama atau pemikiran atau akhlak orang Yahudi atau Nasara. Haram orang Islam mengikut jejak langkah agama, pemikiran atau akhlak orang Yahudi dan Nasara. Yang ketujuh, orang-orang kafir sentiasa berpecah sesama mereka. Orang-orang kafir sentiasa berpecah belah sesama mereka, termasuklah antara Yahudi dan Nasara. Tetapi mereka akan bersatu apabila menentang Islam. Yang ke-8, semua agama selain daripada Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bukanlah agama. Sebaliknya ia adalah hawa nafsu manusia. Yang ke-9, manusia tidak akan dihukum apabila melakukan kesalahan dalam keadaan jahil atau tidak sampai mesej dakwah kepadanya.
Yang ke-10, hakikat ilmu yang sebenar. Hakikat ilmu yang sebenar ialah ilmu syariat. Ilmu syariat yang membawa manusia kepada mentauhidkan Allah dan beribadat kepadanya. Yang ke-11, seseorang itu zalim adalah disebabkan amalannya. Begitu juga dia adil berdasarkan amalannya, bukan berdasarkan keturunannya. Yang ke-12 kan, jikalau Rasulullah mengikut hawa nafsu orang-orang Yahudi, maka baginda adalah orang yang zalim. Maka sesiapa yang lebih maka umat Nabi Muhammad mengikut hawa nafsu agama yang selain daripada Islam, maka ia lebih zalim. Yang terakhir, haram bagi umat Nabi Muhammad mengikut hawa nafsunya. Haram bagi umat Nabi Muhammad mengikut hawa nafsunya dalam segala amalannya dan tindakannya. Okey. Ayat 146. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami beri pada mereka kitab, mereka kenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak lelaki mereka. Dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka pasti mereka menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka tahu. Pengajarannya, pertama, Nabi Muhammad SAW sudah dikenali dengan jelas oleh ahli kitab sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri, sebagaimana mereka kenal anak lelaki mereka sendiri, melalui kitab-kitab mereka. Yang kedua, tidak ada alasan dan hujah, tidak ada alasan dan hujah bagi ahli kitab untuk menolak risalah Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka telah kenal dan mengakuinya sebagaimana yang termaktub dalam kitab mereka. Yang ketiga,
Antara sifat orang Yahudi dan Nasara yang paling tercela, antara sifat orang Yahudi dan Nasara yang paling tercela ialah menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahuinya. Yang keberapa? Last. Yang keempat, sesiapa yang menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahuinya, maka mereka menyerupai orang-orang Yahudi dan Kristian. Okey, ayat yang last untuk pengajaran, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya daripada Tuhan engkau, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu. Pengajarannya, pertama, semua yang datang daripada Allah adalah benar. Semua yang datang daripada Allah dan Rasul adalah benar. Yang kedua, wajib orang yang mengaku beriman kepada Allah menerima. Wajib ke atas orang yang mengaku beriman kepada Allah menerima apa sahaja yang datang daripada Allah dan Rasul, tanpa ragu-ragu. Yang ketiga, setiap amalan ataupun akidah yang bercanggah dengan apa yang datang daripada Allah, maka ia adalah batil dan sesat. Setiap yang bercanggah dengan apa yang datang daripada Allah dan Rasul, maka ia adalah batil dan sesat. Tulis dalam bracket surah dalilnya surah Yunus ayat 32. Dalilnya surah Yunus ayat 32. Yang ketiga, sesiapa yang ragu-ragu kepada Al-Quran ataupun sunnah Nabi yang sahih, bermakna dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Okey, habis ya. Kita sambung tadabbur ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Walikullin, dan bagi setiap setelah ayat sebelum ni Allah bagi tahu pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah di Mekah Al-Mukarramah, dan Allah bagi tahu kebenaran itu hanya datang daripada Allah, yang selain daripada itu adalah batil. Maka Allah nak bagi tahu ayat seterusnya ialah Allah nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad jangan layan apa saja pandangan, kritikan, tentangan orang Yahudi dan Nasara terhadap pertukaran kiblat. Allah kata, dan walikullin wijhatun, dan bagi setiap wijhatun. Wijhatun dalam bahasa Arab makna dia jihatun ataupun wajhun.
Tiga-tiga perkataan ni seerti. Iaitu makna dia arah ataupun hala tuju ataupun tujuan. Wijhatun, jihah ataupun wajah. Tiga-tiga ni seerti. Jadi dan bagi setiap arah, bagi setiap, Allah tak sebut, ada satu perkataan yang tak disebut. Maksud ayat di sini bagi setiap orang ataupun setiap kumpulan ataupun setiap puak ada wijhatun. Allah tak sebut ni walikullin, asal ayatnya walikulli taifah, walikullin nas, walikullin nas. Setiap kumpulan, setiap orang ada wijhah. Apa tadi mana wijhah? Arah ataupun hala tuju ataupun pegangan. Ada pegangan. Pegangan apa ni? Umum. Bila Allah sebut pegangan saja wijhatun dalam bentuk nakirah, maka dia umum. Iaitu pegangan dari segi akidah. Pegangan dari segi pemikiran. Termasuklah dari segi kerja buat. Setiap orang, setiap kumpulan ada kerja masing-masing. Ada kerja doktor, ada kerja pemimpin, ada kerja engineer. Akidah pula, setiap orang ada akidah masing-masing. Ada akidah Yahudi, Nasara, Buddha, Hindu, ada Islam. Setiap orang ada pemikiran, izm masing-masing kan? Ideologi masing-masing. Huwa muwalliha, ya, orang tu muwalliha apa dia? Menghadap kepadanya, makna dia pegang betul-betul, dia beramal betul-betul. Ia menghadapnya ataupun menujunya. Jadi sebab Allah jadikan manusia ni untuk diuji dan Allah cipta dunia pun sebagai tempat ujian. Maka sebab untuk diuji Allah bagi pilihan. Allah bagi kebebasan. Kamu nak anut fikiran apa, akidah apa, fahaman apa, nak kerja apa, bebas. Tapi Allah beritahu fastabiqul khairat. Maka berlombalah. Berlombalah oleh kamu al-khairat. Kebaikan. Ni intipatinya apa? Jangan peduli orang nak menghadap kiblat apa dalam solat dia. Yahudi nak menghadap ke timur ke, Nasara nak menghadap ke barat ke, Hindu nak menghadap pokok ke, jangan peduli. Kamu dah berdakwah, mereka tak nak ikut, jangan peduli. Tapi tugas kamu sebagai orang beriman apa dia? Fastabiqul khairat, berlomba. Istabaqa ni daripada perkataan istabaqa. Apa makna istabaqa? Istabaqa dah ditambah huruf. Asal-asal dia sabaqa. Sabaqa. Dia kalau ubah sikit, dia jadi perkataan yang telah dimelayukan, iaitu musabaqah. Musabaqah daripada sabaqah lah. Sabaqah yusabiqu musabaqah. Jadi istabaqah makna dia berlomba. Berlomba. Tugas kamu apa dah? Wahai Nabi dan orang yang beriman. Berlombalah kamu dan melakukan kebaikan. Okey, biasa bahasa Arab ni istabiqu sama ada fil khairat ataupun satu lagi ila al khairat. Jadi istabaqa ni biasanya dia berhajat pada huruf jar untuk pergi pada maf'ulun bih dia. Sepatut ayat istabiqu ilal khairat. Tapi Allah tak sebut. Ila pun tak sebut, fi pun tak sebut. Allah kata fastabiqul khairat. Apa maksud dia? Jadi kalau istabiqu ilal khairat apa makna? Berlomba ke
kepada kebaikan. Apa makna berlomba kepada kebaikan? Makna dah buat ke belum? Belum. Tapi kalau istabiqu fil khairat, makna dia memang duduk dalam kebaikan. Memang dah ada buat dah. Cuma Allah kata berlomba lagi. Boleh faham? Tapi Allah tak sebut dua-dua. Apa makna? Dua-dua kamu kena buat. Kalau belum buat, berlomba. Kalau dah buat, lagi berlomba. Okey. Kita biasa dengarkan fastabiqul khairat. Maknanya Allah nak begitu, sifat orang beriman apa dia? Bukan setakat bila dengar kebaikan terus sami'na wa ata'na. Bukan setakat tu, tapi kalau nak tambah satu lagi, sami'na wa sabaqna. Kami dengar dan kami berlomba. Jadi kalau sikap orang beriman, dia dengar, kemudian ada kebaikan tapi belum buat lagi kan. Tunggu petanglah, belum betul-betul beriman. Maknanya kalau dengar kebaikan pukul 8, pukul apa dia buat? 8 minit. Okey, persoalan kenapa kena berlomba? Kenapa kena berlomba? Dan saya pernah sebutkan sebelum ni. Kalau bab rezeki Allah tak ada ayat Al-Quran ataupun hadis suruh berlomba cari rezeki. Yang ada apa dia? Yang kalau rezeki Allah guna perkataan apa? Apa dia ayat tu? Famshu. Famshu fi manakibiha. Lepas tu wakulu min rizqihi. Cukuplah tu. Nanti baca sampai habis surah Al-Mulk kan, tak sampai habis kelas. Famshu, maka berjalan. Fi manakibha, ke seluruh pelosok bumi. Lepas tu Allah kata makan. Jadi hujung tu makan, makna makan rezeki. Tapi sebelum tu Allah kata apa? Berjalan. Tapi kalau khairat, Allah tak kata berjalan. Allah kata berlomba. Sama juga ayat lain kan. Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u apa mana? Bersegera. Surah cepat. Kepada apa? Keampunan. Lagi ayat. Fafirru ilallah. Surah Az-Zariyat kan? Fafirru ilallah. Kalau nak balik kepada Allah, kena berjalan ke, kena berlomba ke, kena cepat ke, kena apa? Tak. Fafirru apa makna? Lari. Lari. Jadi cuba perasan kalau kebaikan Allah kata berlomba. Kalau bertaubat Allah kata segera. Kalau balik kepada Allah lari. Tapi bila rezeki Allah kata berjalan. Kenapa tu? Jadi soalan dia. Ya? Hajat telah ditentukan. Kalau dah ditentukan, relaxlah. Tak payahlah berlomba. Kalau rezeki Allah kata berjalan. Sebab apa? Rezeki memang telah ditetapkan. Kamu kerja macam mana pun, berlomba macam mana, rezeki kamu banyak tu lah. Kan? Relax je. Macam burung. Burung terbang. Tak tahu dah rezeki di mana. Mesti ada. Pernah tak tengok burung bila keluar pagi dia pecuk? Tak ada kan? Tak ada. Okey. Kita faham rezeki tak perlu, bukan jangan cari ya. Allah suruh berjalan. Berjalan tu mana usaha. Tapi Allah tak kata berlari, Allah tak kata berlomba. Tapi bila kebaikan Allah kata lari, bertaubat Allah kata bersegera, balik kepada Allah Allah kata lari. Kenapa? Kita nak tahu sebab ni. Supaya kita lepas ni ubah sikap. Sebab selama ni kita terbalikkan hidup kita. Kalau buat rezeki, kita segera. Kita berlomba, kita lari. Sampai sebelum subuh dah keluar. Belum subuh dah keluar dah. Sampai tak sempat nak solat subuh berjemaah.
Jadi sekarang kita nak faham kenapa dalam bab kebaikan, dalam bab bertaubat kena segera, kena berlomba. Sebab kita tak tahu bila kita akan dijumpa Allah. Okey, sebab pertama tulis Sebab pertama, sebab kebaikan tu dia sentiasa datang dan kalau kita tak sambah, orang lain ambil. Itu sebab pertama. Kebaikan selalu datang dan kalau kita tak ambil, orang lain ambil terus. Jadi sebab tu kena berlomba. Kalau kita tak ambil, orang lain sambah, habis. Kan, kadang-kadang kita bagi tahu kita nak bina masjid kan. Kita perlu lagi 10,000 je. Kita tak berlomba kan. Tak apalah hujung minggu saya bagi. Tengok-tengok dah penuh. Kan? Rugi. Okey, itu sebab pertama. Sebab kedua ialah sebab umur kita pendek. Sebab umur kita pendek, maka kena berlomba. Kalau umur panjang tak apa. Umur 1000 tahun kan. Okey lagi lah. Ada masa nak cari kebaikan. Tapi umur kita pendek dan sebab ketiga, ajal datang bila-bila masa. Ajal datang bila-bila masa. Jadi kalau kita tak berlomba dalam keadaan umur kita pendek dan ajal pula datang bila-bila masa, kita akan banyak terlepas kebaikan. Tangguh besoklah, tengok-tengok sakit. Tak boleh buat kan? Tangguh besok nak start puasa 6 kan. Tengok-tengok ada 2 hari lagi. Tak sempat habis. Tangguh besok nak start solat sunat witir kan. Walaupun 1 rakaat. Tengok-tengok malam besok terlupa. Malam lusa mati. Kan? Saya nak tunjuk bukti sifat orang beriman ialah mesti berlomba. Kalau tak berlomba, dia tak berapa beriman. Contohlah, kita ni kalau beriman, dengan dunia kita cukup beriman. Betul tak? Contohlah, ada peluang untuk berniaga kan. Keuntungan 2,000 sebulan. Dan berniaga pun tak berat sangat. Kita terus berlomba ke tangguh minggu depan? Teruskan. Kalau keuntungan 20,000, tak cakap banyak. Kenapa tak begitu awal-awal? Itu bab dunia kan? Bab dunia. Dan kalau kita tengah bekerja, tiba-tiba ada offer yang jauh lebih. Kita tangguh tak? Tak. Itu bab dunia. Tapi kalau bab akhirat, orang beritahu, zikir pagi sekian-sekian. Ustaz, ada tak yang pendek sikit? Tengok cara kita berfikir. Sebab apa? Kita bukan beriman. Kita lebih beriman kepada dunia. Ustaz, solat witir boleh tak buat 1 rakaat? Tengok cara bertanya kan. Ustaz, berapa paling banyak solat witir? Jarang soalan tu ditanya kan. Ustaz, solat duha ni, solat sunat. Kalau baca surah Fatihah saja, okey tak? Tengok soalan tu. Soalan pemalas ke soalan orang yang berlomba? Kalau berniaga, orang kata kalau kerja macam ni dapat 1,000. Kalau rajin lagi 2,000. Kita pilih yang mana? 1,000 ke 2,000? Tengok cara kita berfikir. Akhir sekali banyak umur kita, masa kita, tenaga kita habis untuk benda yang kita akan tinggalkan. Cuba buka surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 59 dan 60. 59 dan 60. Hmm? 60. Wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kemudian 61, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha
sabiqun. Cuba terjemah. Wallazina yu'tuna, dan Allah nak sebut sifat orang beriman. Wallazina yu'tuna, orang yang yu'tu makna fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Bila mudhari' mana? Sentiasa. Orang beriman, sebelum ni Allah kata sebelum ayat ni, mereka tidak syirik pada Allah, mereka beriman dengan ayat Allah, dan mereka sentiasa memberi, bukan bermusim. Sentiasa memberi atau apa yang mereka telah beri. Beri apa ni? Apa-apa je, sedekah ke, duit ke, harta ke, ilmu ke. Lepas mereka berlomba, bersegera memberi sedekah, wa qulubuhum wajilah, hati mereka tetap rasa takut, bukan rasa seronok sebab memberi, tak, rasa takut. Setelah memberi rasa takut. Ini sifat orang beriman. Kenapa takut? Innahum ila rabbihim raji'un. Kerana sesungguhnya mereka hanya kepada Tuhan mereka kembali. Apa kaitan bagi sedekah, takut dan kembali pada Allah? Sebab bila mereka kembali pada Allah, mereka nak bawa amalan yang diterima. Yang mereka buat belum tentu diterima. Mereka takut kalau dah buat amalan tapi tak diterima, apa nak dibawa di hadapan Allah. Kemudian Allah simpulkan, orang yang ada sifat ni, memberi, berlomba, takut. Allah kata apa? Ulaika yusari'una fil khairat. Inilah orang yang bersegera fil khairat, dalam bukan ilah, kena beza, kena faham tu. Sifat orang beriman berlomba bukan kepada kebaikan. Kalau kepada, sebelum ni belum buat. Tapi berlomba dalam kebaikan. Mereka memang duduk dalam lingkungan kebaikan. Setiap hari buat, tapi berlomba. Kemudian tambah satu lagi sifat, wahum laha sabiqun. Mereka dengan kebaikan itu sabiqun. Apa makna sabiqun? Ada dua sifat. Satu yusari'un. Yang kedua, apa beza? Apa beza? Segera ni yusari'un. Tengok Allah sebut dua-dua. Sabiqun ni dia munafasah. Dia nak nombor satu. Dia nak first, nak pertama. Dia berlomba, dia bercepat, tapi sabiqun nak yang pertama. Bukan nak pertama. Dia berlomba, yusari'un berlomba, bersegera, dan mereka menang. Dalam ramai-ramai 10 orang berlomba, dia yang menang. Sabiqu mendahului. Sabiqu makna mendahului. Berlomba kat sini, di sini, menang. Ada orang berlomba kan 10 tahun, asyik nombor gusuk je. 10 tahun berlomba je, tapi slow and steady. Macam kura-kura kan. Tak pernah menang. Tak, itu bukan orang beriman. Orang beriman kalau berlomba, barisan depan. Kalau berlomba pergi masjid awal, tengok-tengok hasilnya apa? Saf pertama. Itu orang beriman. Tapi ada juga orang berlomba pergi awal. Tengok-tengok saf pertama tak ada. Duduk saf ke berapa? Kat pintu. Itu bukan orang beriman. Kisah ni biasa kita dengarkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sifat Abu Bakar betul-betul sifat yang Allah sebut dalam Quran. Abu Bakar ni adalah orang ahli syurga. Dia dijamin ahli syurga kan. Dan orang yang terbaik selepas Rasulullah. Tapi Abu Bakar masih tak berlomba. Walaupun dia dijamin masuk syurga. Ya. Sebab apa dia dah dijamin masuk syurga, tapi kenapa berlomba lagi? Dia nak lagi tinggi, lagi tinggi. Lagi banyak pahala, lagi berlomba, lagi tinggi darajahnya di syurga. Sehingga Nabi kata, syurga yang tinggi di akhirat besok, macam kita duduk kat bawah, tengok bintang di langit. Terlalu jarak jauh. Beza syurga tinggi dan syurga bawah sikit ialah macam kita duduk kat bumi dengan kita tengok bintang di langit. Dan Nabi kata itulah tempat Abu Bakar dan Umar. Satu pagi, Nabi tanya para sahabat kan, siapa kalangan kamu yang berpuasa sunat hari ini? Abu Bakar angkat tangan, ana. Sunat bukan wajib. Kan? Sepatut orang biasa, sahabat biasa kan. Tapi Abu Bakar yang angkat tangan. Nabi tanya soalan kedua, siapa kalangan kamu yang dah bersedekah pagi ni? Abu Bakar angkat tangan. Soalan ketiga, siapa kalangan kamu yang dah ziarah orang sakit hari ini?
Abu Bakar angkat tangan, ana ya Rasulullah. Yang keempat, siapa kalangan kamu yang dah mengiringi jenazah? Abu Bakar angkat tangan. Empat-empat ni yang wajib ke yang sunat ni? Yang sunat. Siapa yang berlumba ni? Ahli syurga ke ataupun ahli neraka? Kalau yang tak berlumba tu makna apa? Dia ahli? Saya tak tahu. Sebab biasa yang tak berlumba ni orang yang syok sendiri kan. Kenapa nak berlumba? Relax lah. Kita kan macam ahli syurga. Kenapa Abu Bakar berlumba? Sebab orang beriman bila dia buat apa-apa kebaikan, hati dia masih takut. Hati takut itulah menyebabkan dia terus berlumba. Kenapa berlumba? Takut yang lepas tak diterima. Dan beza orang yang tak berlumba ni, kenapa tak berlumba? Sebab dia rasa yang lepas tu okey. Kenapa tak puasa 6? Puasa Ramadan okey dah. Saya rasa khusyuk betul lah Ramadan tahun ni. Kenapa tak salat witir lepas Ramadan? Saya dah tarawih 23 setiap malam. Tak pernah miss. Oh, bahaya tu. Bahaya. Bila dia rasa syok sendiri, dia tak akan berlumba lepas tu. Tapi bila ada rasa takut, ada sifat berlumba dan akhirnya menang. Boleh ke? Seorang sahabat nama dia Amru bin Jamuh radhiyallahu anhu, antara pemimpin orang Ansar di Madinah. Dia bila Nabi isytihar perang Badar, dia terus cabut pedang terus pergi. Dia tempang antara sahabat Nabi yang tempang dia sangat kuatlah. Tahukah tempang berjalan? Okey. Bila peperangan Uhud yang kedua pada tahun 3 Hijrah, dia nak pergi lagi berperang. Anak-anak dia 4 lelaki semua Islam, berkata pada bapa dia, "Wahai bapakku, Allah telah beri keuzuran kepada kamu. Sebab kamu dah tua, kemudian kamu ada keuzuran tempangkan. Kami masih muda, biarkan kami pergi berjihad." Dia terus cabut pedang dia pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak berjihad, tapi anak aku halang aku." Tengok, berlumba tak? Nabi kata, "Kamu dah ada keuzuran, tak payah bagi anak kamu. Aku nak pergi juga Rasulullah." Bila Rasulullah tengok dia bersungguh-sungguh nak pergi, Nabi izinkan. Kemudian Nabi beritahu anak dia, "Kamu berjihad, tapi kamu jangan halang bapa kamu." Dan akhirnya Amr bin Jamuh dia kata pada Rasulullah, "Aku nak berjihad sebab apa? Aku nak berjalan dalam syurga dengan kaki tempang ni." Dan akhirnya dia mati dalam peperangan Uhud. Subhanallah, macam mana Nabi didik sahabat yang tua, yang tempang, berlumba untuk apa ni? Bukan untuk sedekah, tapi untuk mati. Mati dalam peperangan kan? Susah. Okey? Kita sekarang timbul soalan. Apa benda mungkin lepas ni pelajar tanya soalan. Jadi sebelum pelajar tanya, saya jawab soalan. Lepas ni jangan tanya. Nak berlumba dalam bab apa ni? Okey. Allah sebut antara benda yang paling utama kita berlumba ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Surah Al-Baqarah ayat 177. Pada apa yang kita patut berlumba? Allah kata apa? Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati kan wal kitabi wan nabiyina. Okey, berlumba yang pertama ialah Allah nak sebut ni, orang yang baik, orang beriman, bukan dia menghala timur ataupun barat, tapi orang yang beriman ialah orang yang berlomba untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, kepada malaikat, kepada Nabi, kepada Quran. Berlombalah jadi orang beriman, yang pertama. Berlombalah untuk tadabbur Al-Quran. Berlombalah untuk berdakwah, supaya orang faham juga Al-Quran, supaya orang juga berdakwah. Berlomba. Jangan dah belajar lama, dah berlomba belajar, tapi tak berlomba nak berdakwah.
Sebagaimana jin bila beriman terus berlomba pergi berdakwah pada kaum dia. Amr bin Tufail bila beriman kepada Nabi terus berlomba berdakwah pada kaum dia. Okey, yang kedua? Wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama. Yang kedua berlomba bagi harta yang mana? Yang kamu sayang. Bukan berlomba bagi barang second hand. Kan? Ustaz, ada mana-mana nak pakaian, saya nak cepat-cepat clear almari saya sebab saya ada nak beli yang baru. Itu bukan sifat orang beriman. Berlomba bagi harta yang dia sayang. Kepada siapa? Zawil qurba, kaum kerabat. Yang kedua? Anak yatim. Yang ketiga? Orang miskin. Yang keempat? Ibnu Sabi', orang yang musafir, yang terputus bekalan. Yang kelima? Wasailin, orang minta. Ada orang miskin tak meminta, ada yang meminta. Yang keenam? Wafir riqab, merdekakan orang yang hamba lah, tapi sekarang tak ada. Hanya pergi merdeka bibik pula. Alung pun sama. Bukan memerdekakan alung, memerdekakan orang yang berhutang dengan alung. Ya, itu termasuk tu. Lagi? Makna berlomba untuk bagi harta yang kita sayang dan ikut turutan Al-Quran. Pertama pada kaum kerabat. Yang kedua anak yatim. Yang ketiga orang miskin. Yang keempat Ibnu Sabi kan, orang meminta dan okey. Saya pernah beritahukan bagaimana Aisyah bila dapat duit dia berlomba bagi sikit ke separuh ke semua. Semua sampai dia lupa untuk diri dia. Ini sifat orang beriman ni. Okey, yang ketiga berlomba untuk wa aqamas salah. Dan wa ataz zakah. Berlomba solat, mendirikan solat. Apa maksud? Berlomba solat awal waktu. Kalau bukan PKP, berlomba bagi lelaki solat berjemaah di saf pertama. Nabi kata apa? Kalau manusia tahu kelebihan solat berjemaah di saf pertama, manusia buat apa? Dia semua berebut. Bila semua berebut tak cukup kan? Sebab saf tak banyak, orang ramai. Maka dia sanggup mengundi dan menunggu keputusan. Siapa menang undi untuk barisan pertama dalam sah salat, bukan menang undi dalam pilihan raya. Okey. Berlomba apa? Solat sunat. Berlomba apa? Solat duha. Berlomba apa? Solat witir kan? Dan berlomba untuk keluarkan zakat. Jangan last minute dah dekat-dekat nak mati baru nak keluarkan zakat. Allah kata apa? Dalam surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa aku minas salihin. Allah kata infak sebelum datang kematian pada kamu. Tengok Allah sayang pada kita. Allah tak ada faedah pun. Allah tak ada manfaat bila kita infak. Kita infak ke, kita kedekut sikit pun tak ada masalah bagi Tuhan. Tapi Allah sayang pada kita. Allah kata infak sebelum apa? Dan Allah beritahu, kenapa kena segera infak sebelum mati? Kenapa? Sebab Allah tahu. Kalau kamu dah mati, barulah kamu kata, ya Allah, boleh tak bagi sikit je masa untuk aku sedekah? Tak dah terlambat dah. Jadi Allah kata bersegera sedekah sebelum datang. Ada seorang student telefon saya. Ini ambil pengajaran lah. Dia kata bapa dia ada umur 80 lebih kan. Sakit. Duit ada banyak dalam bank. Ada situ 100 ribu. Yang ni 50 ribu. Tapi dia kedekut. Sebab apa? Alasannya dia kata dia nak simpan untuk anak. Nak simpan untuk anak. Anak semua sihat walafiat kan. Anak selama ni bergantung setelah dah berkahwin berumah tangga. Tak pernah bergantung dengan duit dia. Macam mana dia boleh berfikir macam tu kan? Sepatutnya dia fikir apa?
aku perlukan sedekah, pahala sedekah selepas mati. Aku kena bagi semua. Tapi tak masuk tu. Tak masuk. Rugi. Sebab itulah perlunya belajar tadabbur Al-Quran supaya apa? Kita faham apa yang terbaik untuk kita selepas mati. Bukan simpan kat dunia, tapi simpan di akhirat. Okey, yang keempat, berlomba apa? Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Segera tepat janji bila kamu berjanji. Janji dengan Allah, janji dengan manusia, segera. Kalau pukul 8, pukul 8. Sebab apa? Takut kamu tak tepat janji, tiba-tiba kamu mati. Maka takut-takut termasuk sifat munafik. Bila berjanji tak tepat. Bila bercakap bohong. Bersegera. Yang kelima, wassabirina fil ba'sa. Segera apa ni? Segera sabar, bukan segera marah. Silap sikit, segera marah. Aku pantang buat silap, aku mesti marah. Tak, aku pantang orang buat silap, mesti aku sabar. Segera sabar. Sebab Allah kata antara sifat orang bertakwa ahli syurga al-kazimin al-ghaiza, yang boleh tahan marah. Bila tak boleh tahan marah, tindakan ikut apa? Tindakan ikut nafsu dan banyak merugikan dia dan orang lain. Okey. Kita tengok bagaimana sahabat berlomba untuk mati jihad macam Amr bin Jamuh. Dan kita tengok dalam surah At-Taubah ayat 92. Surah At-Taubah ayat 92. Allah kata apa? At-Taubah. Allah kata tidak jadi dosa kepada orang yang tak pergi berjihad. Sebab apa? Sebab orang miskin zaman Nabi. Miskin pun bersegera untuk apa ni? Bukan untuk minta sedekah. Bukan untuk minta bantuan. Tapi untuk apa? Bersegera untuk Nabi bawa dia pergi berjihad. Dia pergi jumpa Rasulullah. Bila Nabi isytihar perang, dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah bawa kami pergi berjihad. Kami miskin, kami tak ada harta, tak ada kenderaan. Tolonglah bawa kami. Tengok, bersegera untuk mati syahid. Bukan bersegera minta sedekah. Bukan segera minta bantuan. Tapi Nabi kata apa? Aku tak ada benda nak bawa kamu. Kenderaan pun tak ada, duit pun tak ada. Tak cukup. Apa keadaan reaksi orang miskin ni? Bila Nabi kata tak ada kenderaan nak bawa mereka berjihad. Mereka melompat ke, suka ke apa? Menangis. Menangis. Sebab apa menangis? Sebab mereka nak berlomba untuk mati jihad tapi tak ada halangan. Sebab mereka tak dapati apa yang boleh membawa mereka pergi. Beza tak? Ada tak sekarang orang miskin menangis sebab tak boleh belajar? Ada? Ustaz tak boleh datang? Baguslah, saya pun... Ustaz cuti ke hari ni? Baguslah Ustaz, kita pun penat ni. Tak ada, orang miskin bukan nak pergi belajar ni, nak pergi berjihad. Tak boleh, menangis. Sebab sifat orang beriman berlomba untuk buat kebaikan. Fastabiqul khairat. Okey. Ainama takunu, di mana? Di mana sahaja takunu, kamu berada, ya'ti bikumullah, Allah akan bawa datang kamu jami'an, kesemua. Apa maksud ayat ni? Apa maksud? Tak, di mana saja kamu berada, Allah akan bawa datang kamu. Bawa datang di mana ni? Akhirat besok. Apa yang Allah nak bagi tahu? Kamu berada di mana sahaja,
Kamu menghadap apa saja kiblat, kamu beramal apa saja, di laut ke, di darat ke, di udara, bila mati, Allah akan bawa semua sekali. Tak, ada orang tu dah terbakar, hangus, semua tak ada, mayat dia tak ada, Allah akan bawa. Ada yang mati dalam laut ke, tak jumpa, Allah akan bawa. MH370 tak jumpa, 300 orang, Allah akan bawa. Jadi tak payah cari dah. Tak payah cari. Sebenarnya ayat ni Allah nak bagi apa ni? Allah nak bagi amaran kepada orang yang tak beriman. Yang engkar perintah Allah supaya ikut kiblat. Dan engkar semua perintah Allah. Macam-macam agama faham dia ikut. Yang Allah dia tak ikut. Tak apa, silakan. Tapi di akhirat besok kita jumpa. Tak ada seorang pun yang terkecuali. Mesti jumpa dengan Allah. Sebab apa? Susahkah bagi Allah nak bawa semua manusia daripada Adam, termasuklah jin, untuk diadili di akhirat di satu tempat. Tak tahulah berapa trilion. Susah tak bagi Allah? Ayat dia seterusnya Allah kata sesungguhnya Allah ala atas setiap sesuatu qadirun, maha berkuasa. Bukan susah pun, sebab Allah maha berkuasa. Kita kadang-kadang nak bagi vaksin pada semua rakyat, tak boleh kan? Ada 10,000 kat Kelantan, tak datang. Ada 11,000 kat Kedah, tak datang kan? Tak boleh nak bagi semua. Ada pula kat Selangor, tak cukup vaksin. Sebab apa? Manusia bukan ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat ni bagi orang kafir amaran keras. Kamu nak buat apa silakan. Nak pegang agama apa, nak menghadap kiblat mana silakan. Tapi di akhirat kamu tak lepas. Satu. Yang kedua, hiburan kepada orang beriman. Apa dia? Jangan peduli kejahatan orang kafir. Bertenang. Relax. Sebab apa? Mereka jahat macam mana, Allah akan hukum. Kamu kalau dizalimi, kamu akan dapat keadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah ulang sekali lagi pasal kiblat. Wa min haitsu, dan dari arah mana kharajta, engkau keluar. Engkau ni siapa? Rasulullah. Tapi kaedah dalam Al-Quran, bahkan dalam mana-mana urusan dunia lah, bila arahan kepada ketua bermakna arahan kepada arahan kepada pengikut. Makna apa? Dari arah mana saja engkau dan umat engkau keluar ke mana? Ke darat ke lautan ke udara ke, musafir ke, mukim ke, maka fawalli, maka hadapkan wajah engkau syatra. Syatra apa makna? Syatra ada makna arah, ada makna separuh. Kan? As-sabru syatrul iman. Syatru ada makna separuh, ada makna arah. Halakan wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Dan itu sebenarnya bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah tu. Dia bahasa Arab ni, kalau syatru ada makna arah, ada makna separuh, dan ada makna bodoh. Sebab tu kalau ikut bahasa Pusah, dia kata pada budak tu, anta syatir. Itu bahasa Amiyah. Kalau bahasa Pasar, engkau bodoh. Kalau bahasa Amiyah, makna engkau cerdik. Tapi kalau bahasa Fusha, engkau bodoh. Jadi salah penggunaan bahasa lah. Okey. Hadapkan wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Sebenarnya dah ada tak ayat macam ni? Allah arahkan Nabi dan umat dia menghadap ke arah kiblat bila nak salat. Dah ada tak? Dan sekarang Allah ulang tak? Kenapa Allah ulang? Allah nak tegaskan. Apa dia? Kiblat yang ditukar ni bukan sementara. Bukan untuk orang Mekah, orang Madinah aja. Bukan zaman Nabi, tak. Sepanjang masa. Satu. Yang kedua, Allah nak begitu. Siapa yang engkar kiblat ni, bermakna dia tolak semua agama.
bermakna dia tolak Nabi Muhammad. Jadi Allah nak tegaskan, walaupun nampak dia tak ikut satu je, iaitu tak ikut kiblat, sebenarnya dia tolak semua sekali. Itu kaedah dia. Agama tak boleh dipisah-pisahkan, dijuzuk-juzukkan. Kemudian Allah kata, wa innahu, dan sesungguhnya ia ni iaitu pertukaran kiblat adalah la tu pasti, harfu taukid. Dua taukid, satu inna, yang kedua lam. Pasti adalah benar. Dan benar tu daripada siapa? Min rabbika, dari Tuhan engkau. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Kamu sangat-sangat tidak patut menolak pertukaran kiblat. Kenapa? Sebab dia bukan daripada Muhammad. Bukan setakat dia benar, tapi dia datang dari pencipta engkau. Jadi tak mungkin arahan datang daripada pencipta manusia, pencipta langit dan bumi, pencipta segala-gala, sedangkan arahan itu adalah ada unsur zalim ataupun tidak ada kebaikan untuk manusia. Tak mungkin. Kalau daripada pencipta Rabb, apa makna Rabb? Rabb juga termasuk pendidik, murabbi. Ada tak murabbi, pendidik, memberi arahan yang jahat kepada orang yang dididiknya? Tak mungkin. Itu murabbi manusia. Ini Allah. Allah sebagai murabbi engkau, tak mungkin arahannya adalah mengusakkan kamu. Kemudian Allah bagi amaran, kalau kamu tak nak ikut juga, wa mallahu, dan tidaklah Allah ghafil. Ghafil apa makna? Lalai. Ataupun dipanggil apa? Ghafil itu mana orang yang lalai. Kalau lalai, ghaflah. Ada ustaz suka guna istilah tu. Ghaflah kan? Ghaflah jingga. Ustaz apa? Ustaz Utara kan? Ada seorang. Ghaflah. Ada seorang lagi ustaz kat Penang tu, selalu guna ghaflah jingga. Ustaz Alim. Ustaz Alim. Alim. Ghaflah. Okey. Allah sama sekali tidak lupa amma terhadap apa yang kamu sentiasa kerjakan. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Apa message ataupun yang tersirat? Allah tak lupa apa yang kamu buat. Dia kalau polis cakap pada kita kan, ketua polis. Dia kata apa? Ingat saya tak akan lupa apa yang kamu buat. Sebenarnya apa maksud dia? Kalau setakat memantau, okey. Polis ada kuasa kan? Takkan dia setakat pantau je. Mesti lepas tu ada hukuman. Sebab polis ada kuasa. Jadi kalau polis cakap macam tu, sepatut kita rasa apa? Ini kesalahan kamu. Yang pertama kami lepas. Tapi lepas ni kami tak akan pernah lupa perbuatan kamu. Kita rasa apa? Senyum ke? Ataupun kita kata apa? Alah, tengok je lah. Kalau polis cakap yang ada kuasa, pun kita dah rasa gerun. Walaupun kadang-kadang dia manusia, dia lupa tak? Lupa. Tapi yang bercakap ni siapa? Okey, bila kita dengar ayat ni, kita ada rasa takut, gerun. Ada tak? Sebelum ni. Tak ada kan? Sebab apa? Sebab kita tak fokus. Amma idgham, dua gunnah kan. Mana ada rasa takut? Ta'malun, mat harik li sukun. Boleh baca 2, 4, 6. Ada rasa takut? Tak ada. Okey. Wamin. Dan dari, sebenarnya Allah ulang ayat ni kali ketiga pasal kewajipan menghadap solat ke arah kiblat, dan dari arah mana kharajta, engkau keluar.
Fawalli sama dengan atas. Fawalli wajhika, hadapkan wajah engkau dan wajah umat engkau ke arah fawalli wajhaka syatra ni. Syatra ke arah Masjidil Haram. Sama dengan ayat atas kan? 3 kali. Ulang. 3 kali kan? Sebelum ni 1, ini 2, ini 3. 3 kali. Makna apa tu? Allah nak tegaskan. Siapa yang menolak satu hukum, makna dia tolak semua. Okey, wahai summa kuntum, dan ini Allah cakap kepada umat Nabi Muhammad ramai. Dan di mana sahaja kamu berada, di laut, di darat, di udara, atau kapal terbang, atas unta, fawallu, maka hadapkan wajah kamu syatra, ke arahnya. Dan kita belajar kan semalam kan, solat di mana-mana wajib menghadap ke arah kiblat kan, kecuali berapa keadaan yang dibenarkan solat tak menghadap kiblat. Berapa keadaan? 3. Pertama, tak lengkap tu. Solat sunat ketika musafir. Yang kedua, dalam ketakutan, seperti dalam peperangan ataupun lari daripada musuh. Musuh kejar kita ada wuduk kan, masa ada 10 minit. Boleh tak kita solat sambil lari dan menghadap belakang kiblat? Boleh tak? Ke nak menghadap musuh? Kalau nak menghadap musuh, jangan lari, bertembung. Yang ketiga, ketika darurat, seperti sakit. Darurat ni makna kita tak boleh buat apalah, terpaksa kan, bukan takut. Okey? Jadi ada tak solat hormat waktu? Tak ada. Kalau keadaan tak boleh menghadap kiblat disebabkan takut ataupun darurat, boleh solat walaupun tak menghadap kiblat dan tak perlu qada. Okey. Kenapa ni Allah tukar kiblat ke arah Mekah? Kalau sebelum ni kita dah belajarkan salah satu hikmah untuk Allah menguji apa? Ialah apa ujiannya, apa dia? Untuk apa? Untuk melihat man yattabi'ur ar-rasul. Siapa yang ikut rasul dan siapa yang patah balik. Kan? Ini hikmah seterusnya. Ditukar ke kiblat ke Mekah, iaitu li'alla, supaya tidak ada yakuna linnas, bagi manusia. Bagi manusia mana ni? Manusia mana ni yang menentang pertukaran kiblat? Siapa? Siapa? Ya, ahli kitab. Satu. Yang kedua? Quraisy, kafir Quraisy. Yang ketiga? Ada 3 golongan yang menentang. Munafik. Dan 3 golongan ni Allah kata apa? Sayaqulu sufaha. Bodoh. Kenapa Allah tak kata Yahudi, kenapa tak kata ahli kitab, tapi Allah kata bodoh? Sebab apa? Di mana kebodohan mereka ni? Yahudi sekarang menguasai ekonomi dunia kan, tapi Allah kata bodoh. Di mana kebodohan mereka? Menolak hukum Tuhan yang Maha Berkuasa. Bodoh. Dia lemah, dia tak ada memiliki apa-apa, tiba-tiba lawan Tuhan yang ada kuasa. Memang bodoh kan? Okey. Jadi antara hikmah pertukaran kiblat juga ialah supaya tidak ada bagi manusia, iaitu yang bodoh itu, ke atas kamu hujjah. Apa makna hujjah?
Susah nak terjemah sebab dah dimelayukan. Hujah alasan. Nasib baik ada alasan. Alasan. Illa kecuali allazina, orang-orang yang zalim, yang mereka zalim. Minhum, dari kalangan mereka. Okey. Apa maksud ni? Antara hikmah Allah tukarkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah, selain daripada nak tengok siapa ikut Nabi dan siapa tak ikut, selain daripada itu apa dah? Ini ke hikmah yang kedua lah. Supaya orang Yahudi, orang munafik dan orang kafir Mekah tidak ada alasan lagi untuk mengatakan apa Nabi tak betul. Kenapa? Sebab cerita pertukaran kiblat ni dah ada tak dalam kitab mereka? Makna cerita Nabi Muhammad ada tak dalam kitab mereka? Dan cerita Nabi Muhammad ada dalam kitab mereka, dan ada juga cerita dalam kitab mereka bahawa Nabi Muhammad ni yang akan datang ialah kiblatnya Mekah. Kalau kiblat tak ditukar ke Mekah, mereka ada alasan apa dia? Dia bukan Nabi. Kami tak beriman dengan Muhammad. Sebab apa? Tak tukar kiblat pun. Faham? Dan bagi orang kafir pula, bagi orang kafir tak ada hujah juga di sudut apa ni? Bila kiblat ditukar pada Mekah kepada Kaabah, mana orang kafir terdiam. Dia kata apa? Memang betul lah, ini betul-betul Nabi. Kenapa? Sebab bila dia balik kepada kiblat Mekah, makna dia balik pada kiblat moyang mereka, Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim agama Islam berlawanan dengan agama kami. Makna Muhammad ni betul-betul Nabi dan bawa agama yang berbeza dengan agama kami. Kami tak ada alasan nak tolak. Yang orang munafik pula, apa hujah munafik sebelum ni? Dia kata Muhammad ni agama tak boleh pakai. Sebab apa? Tak ada pendirian. Sekejap Baitul Maqdis, sekejap Mekah. Maka lepas ni orang munafik pun tidak ada alasan. Kenapa? Tak tukar tempat lain. Kecuali kepada orang yang zalim. Apa maksud orang yang zalim? Orang yang zalim ni di tiga golongan juga. Yahudi, Nasara, kemudian munafik dan orang kafir. Mereka tetap mengatakan apa? Agama Muhammad ni agama tak betul. Sebab apa? Tak ada pendirian. Sekejap Baitul Maqdis, sekejap. Mereka tetap guna hujah yang bodoh. Sebab apa? Dia zalim. Sepatut hujah tu tak terpakai, tapi dia pakai juga. Sebab apa? Dia zalim. Orang Mekah kata apa? Hujah bodoh dia apa? Dia kata, inilah tanda Muhammad bila pergi Madinah, tiba-tiba kiblat tukar pada Mekah. Makna dia rindu ke Mekah dan nak balik pada agama kita. Faham tak? Hujah bodoh. Okey. Orang Yahudi pun sama. Dia kata apa? Dia kata apa? Muhammad agama tak betul. Kenapa? Sebab dia tinggal kiblat yang asal. Dia sendiri dah menghadap ke sana. Tak betul lah tu. Itu kiblat kamu juga. Baitul Maqdis. Kenapa nak tukar? Tapi hujah siapa tu? Orang yang zalim. Kemudian Allah kata, "Fala takhshawhum." Maka janganlah takut. Janganlah takut kepada mereka. Kepada siapa? Tiga golongan. Allah perintah pada Nabi, jangan takut pada mereka. Mereka yang mana ni? Ni. Yang zalim. Mereka nak kata apa? Jangan takut. Sebab kamu adalah di pihak yang jangan takut, jangan terkesan, jangan peduli. Sebaliknya, wakhshawni, dan takutlah hanya kepadaku. Okey. Allah larang Nabi dan orang beriman takut pada mereka. Nabi mungkin tak takut. Tak. Yang mungkin takut siapa?
Pengikut umat Nabi Muhammad lah orang beriman. Dan sahabat pun tak takut. Tapi kita kemungkinan nak takut pada orang Yahudi ni. Takut tak? Apa bukti? Agak-agak kita dengan orang Palestin di Gaza. Siapa lebih takut pada Yahudi? Kita. Siapa lebih takut? Kita kan? Tapi siapa lebih dekat dengan orang Yahudi? Sepatut yang takut yang dekat ke yang jauh? Rasa-rasalah kalau Yahudi begitu nak serang, apa sikap kita? Kita pun cari mana orang Hamas ni kan. Okey? Jadi Allah nak ajak umat Nabi Muhammad, jangan ada sikit pun rasa takut pada munafik, orang kafir, ahli kitab, 3 golongan ni. Jangan takut. Sebab apa? Mereka tak berhak ditakuti. Sebab mereka makhluk. Yang patut ditakuti siapa? Aku. Sebab aku Tuhan kamu. Okey? Boleh? Dia ada soalan. Kenapa Allah larang dulu? Jangan takut mereka. Kemudian baru Allah perintah. Takutlah aku. Sepatut ayat macam ni kan? Takutlah aku. Jangan takut mereka. Kan? Sepatut perintah yang paling utama, takut dulu pada Allah. Lepas tu baru perintah kedua, jangan takut orang lain. Boleh faham soalan? Kenapa? Apa jawapannya? Buang yang negatif dulu. Buang yang negatif dulu. Kenapa? Pasal negatif akan buat dia takut. Negatif menyebabkan dia takut. Dia contoh macam inilah. Dia punca orang takut pada Allah. Dia solat. Dia takut pada orang kan. Dia solat. Dia sembah Allah 5 kali sehari. Solat malam lagi. Tapi takut pada hantu. Takut pada rezeki kan. Takut pada COVID kan. Tak keluar rumah langsung. Dah berapa lama tak keluar? Sebulan. Kenapa? Takut COVID. Kan? Tapi dia solat malam. Solat duha sampai hitam dahi. Kenapa? Dalam keadaan dia ibadat kuat tapi masih ada rasa takut pada orang lain. Kenapa? Dia tak buang dulu. Dalam keadaan dia sembah Allah, dia tak buang, dia tak bersihkan rasa takut pada yang lain. Sebab tu kalau betul-betul nak takut pada Allah, kena bersih dulu takut pada yang lain. Barulah betul-betul takut tu menjadi. Dia ulama bagi contohlah. Macam kita gelas kotor, nak masukkan air bersih. Macam mana kita nak jadikan air itu tetap bersih dalam gelas yang kotor? Bersihkan dulu, buang dulu. Kalau gelas kotor kita tak bersih, masuk air bersih, apa jadi? Begitulah, kita dalam keadaan takut hantu, takut suami, takut bos. Lepas tu dalam itulah kita nak masukkan takut pada Allah. Tak menjadi. Tengah solat malam tu, dah 20 rakaat, tiba-tiba bunyi, terkejut, berhenti terus bagi salam. Terus cari apa tu? Cari telefon. Itu solat yang ke-20 rakaat tu. Sebab tu ada seorang salafus salih. Dia solat di tengah bandar Basrah. Saya lupa nama apa, salafus salih. Dia kawasan bandar dan banyak kedai lah. Tiba-tiba orang ramai dengar masjid tu roboh. Jadi semua orang tahu dia tu selalu solat di masjid tu. Jadi orang semua takut orang ni yang solat tu diruntuh oleh bangunan kan. Tengok bahagian dia solat tak runtuh dan dia tengah solat. Maknanya keliling dia runtuh tapi dia terkejut tak? Dia terkejut tak? Dia bagi salam tak? Yang terkejut siapa dia? Yang tak solat tu. Nampak tak? Sebab apa dia tak rasa apa? Sebab dia dah buang semua clear tu. Kan? Boleh kan? Nabi Musa bila menghadap tentera Firaun depan tu laut, ada rasa takut tak? Ada rasa takut? Tak ada kan? Walaupun tentera Firaun tu beratus ribu dengan senjata dan dia tak ramai pun tak ada senjata. Kemudian depan pula laut. Sepatutnya Musa rasa apa? Macam pengikut dia kata apa? Inna lamudrakun, Musa habislah kita habis.
Tapi Musa kata apa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'i. Aku dah buang semua. Takut pada Firaun, takut pada tentera, takut mati lemah, semua aku dah buang dah. Apa masalah? Kan? Kita kalau tengah solat kan, tiba-tiba bunyi tingkap terbuka kan. Tak nampak lagi tentera Firaun. Tak nampak, baru dengar kan. Masa tu kita terus solat ke ataupun belakang kita tak ada laut, bilik. Kenapa tu? Sebab kita terbalikkan. Kita takut pada Allah dalam keadaan dalam hati kita banyak. Samalah sekarang orang kena COVID-19, PKP kan. Macam-macam dia takut. Tapi dia kaki masjid. Takut rezeki. Bila nak habis PKP. Macam-macam dia takut. Tapi dia kaki solat. Sebab apa? Sebelum dia takut pada Allah, dia tak buang dalam hati dia takut pada yang lain. Okey. Kemudian wali utimma, dan supaya aku sempurnakan nikmati, nikmatku alaikum, ke atas kamu. Ini sebab yang kalau ayat ni kedua. Sebab pertama apa tadi? Supaya orang kafir tak ada alasan. Sebab kedua, supaya aku lengkapkan nikmatku ke atas kamu. Nikmat apa ni? Ayat ni kita tahu turun bila ni? Madinah kan? Tahun berapa? Tahun kedua Hijrah. Masa tu Islam dah lengkap tak? Belum. Ayat Quran dah lengkap tak? Bila Islam dah lengkap, tahun ke-10 Hijrah, turun ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Hari ini aku dah lengkapkan agamaku dan aku telah sempurnakan nikmatku. Okey. Betul, kita boleh faham sebab ayat tu turun bila? Di hujung kehidupan Nabi. Tapi ayat ni Allah kata aku akan sempurnakan nikmatku, sedangkan baru tahun 2 Hijrah. Nikmat apa ni yang Allah sempurna? Takwil kiblat. Jadi pertukaran kiblat salah satu nikmat aku. Apa nikmatnya? Apa nikmatnya? Nikmat apa? Nikmat tukar kiblat ke? Nikmat orang beriman dapat ikut perintah Allah. Subhanallah. Nikmatnya bukan tukar kiblat. Nikmat orang beriman boleh terus taat pada Allah. Ada orang murtad sebab pertukaran kiblat. Ada orang munafik Yahudi membantah. Tapi orang beriman tetap kekal beriman kepada Allah. Bahkan tengah-tengah salat pun mereka boleh tukar kiblat segera. Dan nikmat yang hikmah yang ketiga, wala'allakum, dan supaya kamu tahtadun, mendapat hidayat. Dengan apa kamu dapat hidayat? Dengan sami'na wa ata'na. Ada orang sami'na, dah dengar, dah tahu, tapi wa asaina, kami ingkar. Okey, boleh panjang malam ni. Okey, saya nak janji semalam. Ada pelajar minta disebut adab-adab pelajar kan. Saya nak sebut secara ringkas lah. Masa pun pendek. Wan Amalina minta semalam kan. Antaranya, ya.
Oh, hilang ah? Tak, artikel yang saya baca tu dah hilang. Okey, besok insya-Allah. Saya dah baca, dah buka tadi, tiba-tiba hilang. Besok minta maaf siapa ni, Wa Al-Mulina dan pelajar yang lain. Ustaz, insya-Allah. Okey. Kita pergi pada jawab soalan. Tip takut pada nak hilang rasa takut pada makhluk. Dia macam ni. Dia kalau kita takut pada sesuatu yang memang ada bahaya, itu biasa. Contoh kita takut pada ular, kalau jengking yang ada bahaya, itu biasa. Tapi takut tu mungkin bukan mungkin di peringkat awal je. Lepas kita ingat yang mencipta dia ialah Allah. Jadi kalau jengking tu aku takut, sepatutnya yang mencipta dia lagi hebat. Lagi patut aku takut pada pencipta kala jengking. Bila kita berfikir dengan waras, kita jadi tak takut. Jadi asas nak hilangkan takut pada benda lain, kena Allah. Kena Allah, kena rasa kebesaran Allah, kena yakin pada Allah. Melalui apa ni? Melalui tadabbur Al-Quran, melalui Asmaul Husna. Kita belajar nama Allah satu-satu, kita kenal sifat Allah, nama-nama Allah, kemudian kita faham pula ayat-ayat Allah. Akhir sekali betul-betul kita rasa kehebatan Allah. Masa tu manusia ni tak ada apa pun. Tapi selagi mana kita tak kenal Allah dan kita tak rasa kebesaran keagungan Allah, takut pada manusia akan masuk. Sama juga kisah Hajar kan. Bila Hajar tanya Ibrahim, siapa yang suruh kamu tinggalkan aku di sini? Ibrahim jawab, Allah sepatah aja. Hilang terus rasa risau, rasa macam mana nak hidup, macam mana nak makan, sungai tak ada pokok. Hilang terus. Sebab apa? Yang perintah dia ialah pencipta sungai, pencipta pokok, pencipta suami. Dan yang dia ikut ialah perintah Allah tu. Jadi hilang. Jadi asasnya, tipnya ialah belajarlah kenal Allah melalui tadabbur Al-Quran, melalui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga selalu berfikir tentang kebesaran Allah. Bila tengok lipas kan? Tengok lipas takut tak? Alergi. Kadang-kadang kita tengok lipas melompat menjeritkan. Tapi lepas tu lipas hilang senyap aja. Dengar azan tak terkejut pula kan? Jadi kena banyak berfikir, kena banyak tafakkur tentang kebesaran Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? Ada ni dalam boleh baca. Apa Zoom? Zoom mana? Baca antaranya. Tadi soalan, apakah batal solat jika suatu solat mata kita mengilau ke arah lain tapi fokus dalam bacaan? Mana dia buat nama? Okey, masa solat mata melilau lah. Kanan kiri, solat tak batal. Sebab syarat membatalkan solat bukan melihat ke atas ataupun ke bawah. Syarat membatalkan solat kita dah belajarkan, terkentuk ke, terbuka aurat dengan sengaja. Jadi bila mata melilau, solat tak batal, tetapi membawa kepada solat tak diterima. Sebab apa? Tak khusyuk. Solat yang diterima ialah khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang Allah terima, yang berjaya ialah orang yang khusyuk saja. Jadi solat sah tapi belum tentu diterima. Bahkan ada satu hadis Nabi sebut yang maksud dia jaga pandangan mata kamu dalam solat. Kalau tidak Allah akan sambar pandangan mata kamu. Ada ulama mengatakan Allah sambar pandangan mata bila mata kita melilau masa solat, maksudnya ialah Allah jadikan kita buta di dunia. Ada pendapat mengatakan buta hati. Ada juga pendapat mengatakan Allah jadikan kita buta di akhirat. Bila tu? Bila kita salat, mata melilau kanan kiri atas bawah. Bila nak tengok ke mana kita dah sebut semalam kan. Okey, soalan lain? Adakah anak yang meninggal semasa kecil dapat memberi syafaat kepada ibu bapa yang
Ya. Anak yang kecil bila meninggal, ada hadis, beberapa hadis, anak yang kecil bila meninggal boleh memberi syafaat kepada ibu bapaknya. Bahkan anak tu akan tunggu di pintu syurga. Dalam hadis disebut bila Allah kata masuk syurga, dia kata aku tak nak tunggu sehingga dapat masuk bersama bapakku. Tapi syaratnya mak bapak dia orang beriman dan mak bapaknya sabar ketika anaknya meninggal. Kalau jenis tak sabar, susah. Tak ada jaminan. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan sibghatullah yang Ustaz Adam lepas, antara ciri-ciri orangnya adalah sayang kepada orang dan disayangi orang. Bagaimana untuk pupuk sifat sedemikian sekiranya kita dikelilingi oleh orang-orang fasik? Bagaimana untuk menyayangi mereka dan disayangi mereka? Okey, sekarang kalau kita dikelilingi oleh orang-orang fasik, kan? Bagaimana kita nak sayang mereka? Sekarang kita jelaskan matlamat hidup kita nak apa? Kalau matlamat hidup kita nak sayang, nak cinta Allah, maka kita kena sayang dan cinta orang lain. Termasuklah yang fasik, kan? Sebab kalau kita nak orang yang termasuk golongan orang yang paling Allah sayang siapa? Orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cinta, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. Jadi kalau kita nak bagi manfaat pada orang lagi dia fasik, lagi dia jahat, lagi dia jahil, lagi kita bagi ilmu, lagi besar manfaat kita kepada mereka dan lagi Allah cinta. Jadi jangan tengok pada orang tapi tengok cinta Allah. Ya Allah, dia ni fasik kan, ini peluang untuk aku dapat cinta Allah. Sebab itulah macam mana Nabi boleh pergi ke Taif berjalan kaki 100 km lebih. Kenapa? Walaupun Nabi tahu risikonya mungkin Nabi dibunuh, mungkin dihina, dihalau. Tapi Nabi letak dalam kepalanya, aku nak cinta Allah, aku nak jadi orang terbaik di sisi Allah. Maka Nabi lupa dan Nabi tak endah kepada apa yang akan dihadapinya. Sebab itulah bila Nabi di balik batu, Nabi boleh masih angkat tangan. Sebab ada rasa rahmat kepada orang yang kafir. Walaupun di balik batu, Nabi masih ada rahmat kepada mereka. Sebab apa? Sebab Nabi matlamatnya nak cinta Allah, bukan nak cinta orang. Kalau kita nak cinta orang, buat apa-apa nak suruh orang suka, kita akan tension. Kita akan stres, sebab boleh jadi gila. Sebab manusia ni, dia hanya suka pada kita bila kita boleh memberi manfaat padanya. Kan? Kadang-kadang dia cinta pada kita berpura-pura. Tengok-tengok dia tikam kita daripada belakang. Jadi jangan mengharapkan cinta manusia. Tapi haraplah cinta Allah dengan mencintai orang dan banyak buat kebaikan kepada orang. Wallahu a'lam. Saya ada terbaca pesakit COVID yang kronik dan tak ada peluang untuk hidup, doktor akan tidurkan. Sebelum itu doktor akan buat video call terakhir dengan keluarga dan sebelum ditidurkan dia akan diajar mengucap. Bagaimana tu Ustaz? Wallahu alam, saya ada terbaca pendapat saya lupa nama ulama tu, dia kata kalaulah ikut kajian ilmu doktor, akal dia, saraf dia memang dah jam, dia memang tak boleh hidup, maka ketika itu dibolehkan doktor buang alat pernafasan dengan izin keluarganya. Kalau doktor mengikut ilmu doktor, akal dia, saraf dia memang dah tak boleh hidup. Wallahu alam. Lebih pada itu saya tak tahu. Bagaimana ingin mengetahui bahawa segala tindakan yang kita lakukan diredai oleh Allah? Macam mana kita nak tahu apa yang kita buat dihargai? Diredai oleh Allah. Dia benda yang paling jelas Allah reda pada kita terputak ialah kita reda tak kepada Allah dan segala takdir Allah. Kalau segala takdir Allah, musibah ke, sakit ke, ditimpa PKP ke apa ke, kita hadapi dengan senyum, dengan redha, dengan sabar. Itulah antara tanda yang paling jelas Allah redha pada kita. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut, iza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah sayang pada seseorang, Allah uji dia. Okey, lepas tu Nabi kata apa? Faman radiyah, siapa reda dengan ujian Allah, falahu reda, maka baginya reda Allah. Baginya reda Allah. Bila Allah reda pada dia? Bila dia reda dengan ujian Allah. Dan dengar sebaliknya,
Wa man sakhita, siapa yang marah dengan ujian Allah, tak reda, tak puas hati, mengamuk, dengar, falahu as-sakhtu, baginya kemurkaan Allah. Jadi kalau nak dapat reda Allah, kadang-kadang kita solat, kadang-kadang solat malam, hitam dahi. Bila Allah timpa musibah, tak reda. Sebenarnya solat tu tak membawa kepada kita reda kepada Allah. Kadang-kadang kita solat sebab rutin harian kita. Kebetulan kita boleh bangun malam. Bukan kerana betul-betul cinta pada Allah. Kalau betul-betul cinta pada Allah, kita yang paling utama, kita reda dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Sama ada berat ataupun kecil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya? Ustaz. Ya. Ya, teruskan. Saya nak bertanya, bagaimana kita nak memberikan semangat pada orang yang ditimpa penyakit COVID-19? Sebab sekarang ni dia ada masalah pernafasan, jadi dia rasa takut. Jadi kalau Ustaz boleh bagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia bagaimana, saya nak pertama kita kena faham siapa manusia yang paling teruk diuji. Yang paling teruk diuji siapa? Orang yang ditimpa COVID ke ataupun para nabi? Para nabi. Nabi kita SAW berkata ada nabi yang digergaji hidup-hidup. COVID tak sampai tahap tu kan. Ada yang disikat dengan sikat besi, dagingnya sampai tinggal tulang. Tapi mereka tetap tidak goyah. Okey? Dan Nabi Muhammad pun diuji teruk. Tapi bagaimana? Soalan bagaimana kita nak bagi semangat, motivasi pada orang yang ditimpa COVID kan? Kita ambil kaedah bagaimana Allah hiburkan hati Nabi yang ditimpa musibah sebenarnya jauh lebih besar daripada COVID itu. Cuma kita tak nampak je Nabi menderita kan? Sebab Nabi orang yang beriman. Macam mana Allah hiburkan Nabi? Iaitu dengan Allah bawa cerita umat-umat dahulu, cerita para Nabi dahulu. Bila Allah cerita kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim dicampak dalam api, kisah Nabi Musa dimainkan, diperli, diistihza oleh kaum dia, maka Nabi rasa, ya Allah, rupa-rupanya ujian para Nabi dulu besar, hebat, tapi mereka boleh sabar. Aku kena sabar. Bila kita tengok orang dahulu lagi besar ujian, meringankan bebanan yang kita tangguh sekarang. Sebab apa? Kenapa aku nak rasa berat sangat? Tengok ujian orang dulu lagi berat. Jadi tak sepatut aku tak sabar. Sebab ujian yang aku bagi, yang menimpa aku tak seberat orang dulu. Satu. Yang kedua, kita ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak pernah membebankan sesuatu masalah ke, musibah ke, hukum ke, di luar daripada kemampuan seseorang. Allah bersifat adil. Allah bersifat rahmat kepada semua hamba. Bila Allah bagi musibah, memang sesuai dengan orang tu. Sebab tu kita nak kesian pun jangan lebih-lebih, jangan over. Bila kita over sangat kesian pada orang tu, macam kita rasa Allah ni tak adil. Allah tak rahmat pada orang tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita bagi motivasi, percayalah. Habis kalau dia mampu, kenapa dia tak boleh hadapi? Sebab masalah iman. Sebab itulah yang boleh menghadapi ujian berat mana pun orang beriman je. Kalau tak ada iman, kadang-kadang bukan berat pun. PKP dia dah pensang dah. Tak boleh lockdown pun dia dah ada pensang dah. Belum kena COVID lagi. Sebab apa? Tidak ada iman. Lebih kurang macam itulah. Pertama, bagi tahu kisah-kisah para nabi, para sahabat yang lagi teruk daripada kita. Yang kedua, bagi tahu sebenarnya Allah sayang pada kita. Mungkin sebab kalau tak kena COVID ni, kita sihat walafiat, kita buat maksiat kat rumah. Semakin banyak maksiat, semakin banyak azab kita di akhirat. Tapi dengan musibah tu, Allah kafarah. Dosa kita terhapus sedikit demi sedikit. Bila mati, zero. Oh, nikmatnya kalau mati dalam keadaan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Boleh ke budak lelaki bawah 12 tahun menjadi imam kepada makmum perempuan? Boleh. Hadis sahih. Satu masa, Nabi kata bila masuk waktu salat, azanlah. Maksud hadis sahih. Nabi kata pada para sahabat, bila masuk waktu salat, azanlah sesiapa saja. Sebab nak lakukan azan tak perlu syarat. Siapa saja. Tapi bila qamat, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Hendaklah menjadi imam di kalangan orang yang paling banyak hafal dan faham Al-Quran. Okey. Jadi sahabat ni bila masuk waktu, seorang melakukan azan. Lepas tu qamat.
Lepas qomat, dia ingat pesan Nabi. Masa nak jadi imam, kena pilih siapa? Yang paling layak. Tengok-tengok, saya lupa nama sahabat ni. Umur dia 6 ataupun 7 tahun. Semua sahabat yang dewasa tu tengok pada dia. Sebab apa? Dia yang paling banyak hafal Quran ketika itu. Maka sahabat yang dewasa tolak dia jadi imam. Ketika itu dia sebut dalam hadis, umurnya 6 ataupun 7 tahun. Dan solat fardu, sah. Tetapi kena tengok jugalah kalau budak tu umur 12 tahun. Tapi hukum solat pun tak erti, tak boleh lah. Umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, hafal Quran dan tahu hukum hakam solat ke depan, jadi imam. Sebab bapak ni umur 70 tahun tapi perangai macam budak, apa 3 cool je. Jadi anak dia lebih layak lah. Wallahu a'lam. Adakah kita perlu untuk memahami hikmah atau kenapa sesuatu hal? Okey, sekejap. Assalamualaikum Ustaz. Sekejap Kak Rosna, ada orang baca soalan. Sekejap. Okey. Atau kenapa sesuatu hadis itu diturunkan, atau kita boleh terus amal dengannya tanpa mengetahui asbab atau hikmah ianya disunatkan. Contoh zikir yang paling berat timbangan lidah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah alazim. Okey. Adakah kita perlu tahu sebab turun hadis ataupun kelebihan sesuatu amalan baru kita boleh beramal? Tak mestinya. Sebab Allah kata wa qul i'malu, beramalah kamu. Allah tak kata beramalah setelah kamu tahu sebab dan hikmahnya. Bahkan macam Bani Israel kan. Allah kata sembelih lembu. Allah tak bagi kita sebab menyebabkan Bani Israel membantahkan. Tak, bila dengar perintah Allah, bila faham jelas arahan Allah, wajib sami'na wa ata'na, walaupun tak tahu hikmah dan tak tahu kelebihan. Okey? Satu. Yang kedua, setiap perintah Allah, setiap hukum Allah pasti ada hikmah. Sama ada kita tahu ataupun kita tahu. Allah tak akan buat benda sia-sia ataupun sembrono. Okey, kemudian yang ketiga, bukan semua hukum Allah ataupun amalan Allah bagi tahu sebabnya ataupun Nabi bagi tahu sebab dan kelebihan. Bukan semua. Ada yang Allah bagi tahu, ada yang Nabi bagi tahu, ada Allah dan Rasul tak bagi tahu. Yang bagi tahu ni mungkin sebagai dorongan untuk kita beramal. Sebab manusia ni biasa kalau tak tahu kelebihan, dia malas. Kamu kena belajar, dapat apa? Kalau dapat nombor 1, dapat hadiah apa? Tak boleh bagi tahu, dia tak semangat. Jadi, psikologi manusia, bila dia beritahu kelebihan, dia lebih bersemangat. Itu je. Tapi bukan mesti syarat tahu hikmah, ataupun sebab, ataupun kelebihan, baru boleh beramal. Bukan sebab, bukan syarat. Wallahu a'lam. Okey, Kak Rosna. Mungkinkah manusia takut? Ya Ustaz. Ya. Di kawasan Kak Rosnah lah. Tapi umumnya di Kedah ni lah. Banyak surau-surau dan masjid-masjid diadakan kelas-kelas Al-Quran dan tajwid, tafsir, hadis-hadis 40 ke. Tapi kenapa tadabbur tu tak ada ustaz yang untuk mengajar tu? Cuma saya jumpa ni Ustaz Muin dalam tadabbur je. Kenapa tak ada ustaz yang boleh mengajar tadabbur, sedangkan bila saya dah mempelajari daripada ada banyak pengajaran daripada ayat-ayat Quran kan, membagi pengajaran kat kita. Sedangkan itu yang patutnya kita buatlah untuk kita amalan kita. Tapi kebanyakan surau-surau banyak Al-Quran dan tajwid. Okey, jawapan saya pertama soalan ni sepatut ditanya pada pengurusi masjid itulah. Kalau saya pengurusi masjid, saya boleh jawab lah. Tapi saya bukan pengurusi masjid, saya tak boleh menjawab mewakili pengurusi masjid. Kemudian yang kedua, saya rasa lah sebab tradisi kita hanya kuliah di masjid ni hanya sekadar penuh jadual. Jadi sebab itulah bila mengajar apa-apa subjek pun dia tak memberi kesan, dia tak membawa perubahan kepada jemaah kepada keluarga jemaah yang pergi masjid. Sebab ilmu tu sekadar memenuhi syarat. Kan? AJK pun sekadar buat jadual. Kadang-kadang Pak Imam pun tak ada masa kuliah maghrib. Kadang-kadang AJK pun tak ada kan? Jadi kena keluar daripada kompompong tradisi tu. Iaitu bila masjid mesti ada kuliah maghrib. Bila kuliah maghrib tak kira siapa mengajar, tak kira apa yang dia ajar. Tak. Tengok apa yang dia ajar yang paling utama oleh Nabi. Nabi ajar apa dia? Yang paling utama Nabi ajar sahabat orang Mekah apa dia? Bukan tasawuf. Bukan fiqh Quran.
Sebab Quran, fazakir bil Quran. Quran je boleh mengubah hati dan akhlak manusia. Quran je boleh mengubah cara manusia berfikir. Kalau mengajar selain pada itu, dia tak mengubah apa-apa. Jadi sepatutnya pihak masjid ke pihak apa je tekan pada tadabbur Al-Quran. Yang lepas tu, hajarlah. Lepas dah faham Al-Quran, kata-kata Allah yang pertama, kena Allah dulu. Lepas tu, ajar fiqh ke solat, fiqh pun jadi mudah. Solat pun jadi mudah. Sebab kita dah kena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tunggu saya jadi Menteri Agama, saya akan selaraskan. Okey. Bukan apa Ustaz, sebab apa kalau kita belajar melalui online pun jarang ada ustaz atau ustazah ni, bukan saya nak condemn ustaz-ustazah lah yang mengajar bab yang lain kan. Jarang ada terjumpa yang untuk tadabbur macam Ustaz Muin ni lah. Tak apa, bersyukurlah yang ada sikit ni menuju ada kan. Dulu zaman mak bapak kita, nenek moyang kita langsung tak ada. Alhamdulillah kita hidup di zaman ada juga walaupun sedikit. Bersyukur alhamdulillah. Dan Kak Rosnan dan semua pelajar, jadilah ustaz yang boleh tadabbur Al-Quran, ustazah yang boleh tadabbur Al-Quran. Jadi kita sendiri pelajar akhirnya mengajar juga walaupun tak di masjid. Jangan terperangkap dengan tradisi kita, iaitu bila kelas agama di masjid je. Nabi mengajar di mana-mana. Nabi pergi ke Taif, Nabi pergi ke kemah, Nabi pergi ke rumah orang. Itulah cara nak dakwah Nabi yang terkesan. Jadi kalau kita fokus pada masjid, golongan tertentu sahaja, orang yang sama je. Sedangkan di luar masjid ada ratusan ribu lagi yang tak pergi masjid, tak dapat peluang belajar. Jadi kita ambil peluang yang belajar tadabbur, bila faham, sebarkan pada anak isteri kita. Berapa ramai ada student tadabbur Al-Quran, dia sebar pada staf dia kalau ada syarikat. Dia sebar pada anak isteri dia sebar pada jiran dia. Berapa ramai, alhamdulillah. Saya dapat feedback banyak, hampir satu Malaysia ada orang yang buat macam tu. Hatta di Indonesia, di Sumatera, dia mengajar anak isteri dia, dah ajak kawan dia dengan tadabbur secara live. Jadi kita sendiri boleh gerakkan ilmu tadabbur kepada semua orang walaupun bukan melalui masjid, walaupun bukan melalui ustaz. Wallahu alam. Dah. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini soalan terakhir ya. Kalau kau masuk dalam berlumba-lumba dalam kebaikan tu, contohnya solat, kita tak fokus sangat pada berapa banyak rakaat yang nak buat, tapi walaupun solat sunat lah Ustaz, walaupun rakaat tu sikit, tapi kita rasa lebih lama, lebih ikhlas. Macam tu dikira berlumba-lumba tak Ustaz? Tak. Dia maksud dia solat tak banyak tapi lebih khusyuk, lebih lama, lebih berkualiti. Okeylah, termasuk dalam bab berlumba untuk memastikan solat tu khusyuk dan berkualiti, termasuklah. Termasuk insya-Allah. Ya, sama-sama. Ustaz, doakan kami Ustaz. Insya-Allah saya doakan semua pelajar tadabbur live ni, ada berapa ni? 1000 lebih. 1200. Saya doakan semua pelajar tadabbur betul-betul dengan hati yang bersih, dengan dada yang lapang, dan supaya Allah masukkan terus tadabbur dalam hati dan akhirnya boleh mengubah cara kita berfikir akhlak, dan kita juga akhirnya menjadi pendakwah, boleh mengubah orang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, kita jumpa lagi malam besok insya-Allah. Kita tutup dulu dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم